Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kuliah maghrib kita berkenaan dengan pengurusan harta pusaka atau faraid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tuan-tuan masih ingat lagi, pada kuliah terakhir bulan lepas kita berhenti pada topik hak yang berkaitan dengan harta pusaka, baru nak masuk topik wasiat. Okey, baik. Al-huquq muta'alliqah bitarikah ada 4. Hak-hak atau liability yang berkaitan harta pusaka itu biasanya ada 4. Yang pertama, tajhizul mayyit, iaitu pengurusan jenazah. Kos menguruskan jenazah boleh menggunakan harta peninggalan si mati. Itu yang pertama, kita dah selesai. Yang kedua adalah qada'u duyunihi, atau tunaikan segala wasiat yang ditunaikan, segala hutang yang dibuat oleh si mati pada masa hidupnya dengan menggunakan harta peninggalan dia. Wajib bayar hutang. Itu yang kedua, termasuklah tuntutan harta sepencarian. Pun kita dah selesai. Yang seterusnya, yang ketiga, iaitu tanfizu wasayahu atau wasayaha kalau perempuan lah, iaitu melaksanakan segala wasiat yang dibuat oleh si mati. Jadi topik kita malam ini adalah hak yang berkaitan dengan harta pusaka yang bersangkutan dengan wasiat yang melibatkan harta yang dibuat oleh si mati ketika hidupnya. Adakah wasiat itu wajib laksanakan? Kena lihat kepada kandungan wasiat. Bukan kena asal je wasiat wajib terus. Jangan. Tengok isinya, wasiat untuk apa. Itu maksudnya. Bukan bererti semua wasiat kena laksana. Kena lihat kepada wasiat itu sah atau tidak. Okey, baik. Apakah yang dikatakan wasiat? Wasiat itu apa dia? Dalam konteks perbincangan kita yang kaitan dengan harta. Dari segi bahasa mudah je, pesanan. Ya pesan apa-apa yang melibatkan mati, wasiatlah. Tapi yang kita nak bincangnya pesanan yang melibatkan harta dia. Sebab kita bincang dalam konteks pengurusan harta peninggalan. Okey, baik. Jadi banyak yang pesan. Mak pesan ke anak dia, bila mak mati nanti kahwin dengan orang tu tahu. Nak ikut ketak itu terpulang pada anak. Tak wajib pun ikut sebab mak berpesan hak orang lain. Senang cerita. Nak pesan hak sendiri je boleh. Nak pesan hak orang lain habislah. Kalau boleh pesan hak orang lain. Kan, kalau boleh pesan hak lain, kereta jiran sebelahnya wakaf kat masjid. Tak boleh lah. Tuan-tuan dan puan-puan, nak pesan biar hak sendiri dulu. Kena pasti hak kita. Nak pesan, orang tak nak ikut cerita lain. Nak pesan boleh, tapi hukum mengikut itu. Kan, nak cakap semua orang boleh cakap. Mak kata, jiran kata, bila saya mati nanti ambil kereta jiran tu wakaf kat masjid. Itu hak orang, memang tak perlu ikut. Kan? Okey, supaya kita faham wasiat ini tak semua benda kena ikut. Okey, baik. Apa yang dimaksudkan wasiat dalam konteks perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan pengurusan harta pusaka? Wasiat adalah dalam mazhab Syafi'i je saya sentuh makna dalam mazhab Syafi'i sahaja, iaitu pemberian atau sumbangan harta oleh seseorang kepada orang atau pihak lain. Okey, kepada orang atau pihak lain setelah dia mati. Sama ada disebut atau tidak perkataan wasiat. Sama ada perkataan wasiat itu dia sebut atau tidak, tetapi beri harta ke orang lain lepas mati. Okey.
Boleh tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita faham makna wasiat, supaya kita berbeza dengan makna wakaf, berbeza makna derma, berbeza makna sumbangan, berbeza makna hadiah, berbeza maknanya dengan hibah. Tak sama. Wasiat ialah pemberian atau sumbangan harta daripada seorang kepada orang lain atau pihak lain setelah penyumbang pewasiat mati, sama ada pewasiat itu melafazkan atau tidak perkataan wasiat. Kalau ia sebut, saya wasiatkan rumah ini kepada masjid sekian-sekian, tanah ini kepada masjid sekian-sekian, saya wasiatkan, maka wasiatlah kena tunggu lepas mati baru laksana wasiat berkenaan, bukan masa hidup. Tapi mungkin dia tak sebut perkataan wasiat, tapi membayangkan makna wasiat. Bila saya mati nanti, rumah ini atau tanah itu bagi ke masjid. Tak sebut satu patah pun perkataan wasiat. Itu juga wasiat. Sebab itu dia kata perkataan wasiat tu sebut atau tidak. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, tapi dikaitkan dengan lepas mati. Orang kampung kita, zaman kampung saya terutamanya, bila mak tak ada nanti, lepas mati tu, bila mak tak ada nanti, ingat tu, duit dalam akaun mak tu ambil 20,000 bagi kat masjid. Jangan ambil sekarang, sebab dia kena tunggu lepas dia tak ada nanti. Maksudnya lepas mati. Itulah makna wasiat, walaupun perkataan wasiat tidak disebut. Kan, biar kita faham bab orang dulu. Jadi tak nak bagi keliru, buat masa sekarang ni buatlah dengan betul lah, sebut saya wasiatkan, kan jelas, supaya tak keliru. Dah kita tahu dah. Tapi orang dulu benda dah berlaku, kena laksana juga jika membayangkan makna wasiat. Beza dengan hibah, wasiat kuat kuasa lepas mati pemberian berkenaan. Hibah kuat kuasa pemberian berkenaan masa hidup, yang lain sama. Okey. Hibah akad pemberian pindah milik harta dari satu pihak kepada pihak lain secara sukarela semasa hidup, tanpa paksaan, tanpa meminta apa-apa gantian. Itulah hibah. Tapi kuat kuasanya masa hidup, itu hibah. Mak berikan rumah ini kepada pihak masjid, itu hibah. Mak wakafkan tanah ini kepada masjid, itu wakaf. Kan? Contoh, gelang ini mak bagi ke Alung, itu hibah atau hadiah atau sumbangan mana-manalah, sebab beri masa hidup. Tapi sikit je dia tambah, gelang ini mak beri kepada Kak Long lepas mak mati, baru jadi wasiat. Sikit je. Baik itu nak faham tu, jangan bergaduh ketika nak minta pengesahan dan sebagainya. Long kata mak beri dah kat saya. Angah kata mana ada beri dah, kan mak sebut lepas mati baru ambil. Dah bergaduh. Sebab Alung pegang ayat sampai mak beri gelang ini pada Alung. Ayat buat tak dengar dah lain. Kan? Angah pula dengar lepas mak mati. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita jelas. Kalau hibah, harta berkenaan, gelang berkenaan, tak jadi harta pusaka. Kalau wasiat, maka tertakluklah kepada hukum hakam wasiat. Okey. Boleh nampak beza tak banyak mana dari segi lafaz mulut. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan terlintas dalam hati nak tanya, wasiat ni kena tulis ke? Atau lafaz mulut? Kan semua pemberian dalam mazhab Syafi'i ia sebut secara lisan atau tulisan. Lisan dulu. Macam akad nikah lah. Okay. Tak ada orang akad nikah perlu tulis ke? Tak ada orang tanya yang itu. Kan? Akad nikah, akad jual beli kat kedai perlu tulis ke? Tak ada orang tanya. Tapi wasiat terus ada orang tanya, kena tulis ke?
Akad sama je, jual beli kat kedai kan. Kita pergi kedai, tak kira lah kedai mana-mana. Pak Li saya beli ya. Ada tulis. Boleh faham tak? Bukan wajib tulis. Itu maksudnya nak gambarkan bahawa akad wasiat ini tak wajib tulis. Kita jangan faham sebagaimana yang tertulis atau yang terdapat dalam Akta Wasiat 1959, Akta 346 yang menyatakan wasiat mesti tulis dan ada tanda tangan dan disaksikan. Itu civil punya. Bukan undang-undang Islam punya. Jangan takut kita terpengaruh sama orang putih tinggal kat kita tu. Mak Saleh tinggal undang-undang itu tahun 1959 lagi Akta Wasiat. Akta berkenaan hanya terpakai kepada non-Muslim di Malaysia je. Bagi orang Islam mengikut hukum syarak. Okey. Memang dalam akta tu bagi tahu kena tulis. Kalau tak tulis tak sah wasiat. Okey. Berdasarkan akta itu, tapi akta itu tak terpakai kepada orang Islam. Baik. Okey, kemudian wajib tak buat wasiat ni? Kan ada orang bertanya wajib atau tidak buat wasiat. Okey. Kan takut kita ingat wajib. Okey. Kan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh rujuk kepada suratul Baqarah ayat 180 sehingga 182. Okey, jangan baca 180 saja. Tak lepas kita baca 180 sahaja. Baca sampai paling kurang 3 ayat tu. Baca habis satu Quran lagi baguslah. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikum Suratul Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. 180. 181. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. 181. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. 3 ayat tu. Ayat yang pertama kan, apa makna? Kena tengok makna juga. Kan contoh ayat yang pertama maknanya kamu. Sama ayat macam kutiba alal ladzi kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tu sama je. Lafaz dia kutiba. Wajib. Puasa wajib. Contoh, okey, diwajibkan apabila seseorang dari kamu nak mati, hampir mati. Okey, menghampiri kematian. Jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah dia buat wasiat untuk mak ayah dia, ibu bapa dia dan kaum kerabat dengan cara yang baik. Saya slow kat situ sebab orang baca wajib buat cara yang baik. Apa makna cara yang baik? Ikut hukum syarak, bukan ikut cara kita. Mungkin baik pada kita tapi tak kena pada hukum syarak. Kan itu maksudnya mengikut cara yang baik, makna menurut peraturan agama, bukan ikut fikiran kita sahaja. Sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Kalau baca ayat tu saja kita akan kata wasiat tu wajib, tak buat salah, tak buat berdosa, tak lepas hukum wajib. Kalau baca ayat tu saja dan tanpa melihat tafsir dalam kalangan ulama.
Ramai di luar sana kalau kempen bab wasiat, dia baca ayat ni, nak suruh orang ambil wasiat kan. Tak salah, tapi biar buat penjelasan. Jumhur ulama, termasuk jumhur ulama sunni, keempat-empat mazhab, terutamanya mazhab Syafi'i kita, mengatakan bahawa ayat 180 suratul Baqarah ini telah dinasahkan hukumnya apabila turun ayat-ayat pewarisan, iaitu suratul Nisa ayat 11, suratul Nisa ayat 12 dan suratul Nisa ayat 176. Hukumnya dinasahkan. Bukan ayat tetap ada. Hukum wajib bertukar menjadi sunat apabila turunnya ayatul mawaris, iaitu ayat-ayat yang menyentuh tentang hal perkara perwarisan. Ayat mana ni? Suratul Nisa ayat 11, 12, 176. Jadi hukum wasiat tidak lagi menjadi wajib. Sebab itu tidak semua sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum kan, sahabat-sahabat apa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tak semua buat wasiat. Kalau wajib agak mustahil, agak janggal sahabat rapat dengan baginda tak buat wasiat. Okey. Itu dari segi praktikalnya, supaya ayat ini kita baca literal meaning atau ordinary meaning atau makna biasa memang begitu, tetapi dari segi tafsiran hukumnya yang terkandung dalam ayat itu telah pun dinasahkan hukum kewajiban itu kepada disebabkan turunnya suratul Nisa ayat 11, 12 dan 176. Namun demikian, menurut pendapat Abu Daud Az-Zahiri, bukan dalam kalangan ahli mazhab sunni lah, mazhab Abu Daud Az-Zahiri mengatakan wasiat masih lagi hukumnya wajib. Itu khilaf lah, sebab itu kata mazhab sunni. Mazhab sunni ni mazhab Syafi'i kita, Hanafi, Hambali dan Maliki. 4 keutamaan mazhab sunni itu. Ia mengatakan hukumnya tidak lagi wajib, bertukar kepada hukumnya sunat. Okey, baik. Kalau baca ayat tu saja seolah-olah wajib buat wasiat kan. Tapi biar kena faham di situ dulu. Kok kita hanya baca ayat tu saja, lepas tu kita tafsir wajiblah buat wasiat, tak buat tak boleh ni. Balik nanti kalau cari ejen nak tulis dah. Tak salah jika nak buat perancangan, tapi itu pilihan. Itu maksudnya, okay? Pilihan kita. Tapi ada kala tertentu hukum wasiat boleh berubah menjadi wajib, sama seperti hukum berkahwin. Hukum berkahwin ada 5. Ada kalanya wajib. Wajib ni bagi siapa? Orang tak mampu tengok tiang tali api tu macam perempuan tu. Kan wajib dah tu. Kan seolah begitulah. Tengok tiang telefon pun macam perempuan tu. Kahwinlah. Dan itu maksudnya ada hukum 5 hukum itu. Begitulah dalam konteks hukum wasiat sebenarnya. Namun secara umum dia tidak menjadi wajib. Okey, baik. Kemudian kita kembali pula ayat 181. Okey, sebab ramai orang duk pandang bahawa kalau ada wasiat kena buatlah, dah mati buat wasiat ni, kena ikutlah. Kan nanti dulu baca habis 3 ayat yang saya kata tadi. Ayat yang 180 tu faman baddalahu ba'dama sami'ahu ila akhir ayat tadi. Kemudian siapa-siapa yang mengubah wasiat, okay, yang mengubah mana-mana wasiat sesudah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Okey, itu ayat 181. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau dengar wasiat, kalaulah betul dia buat wasiat begitu, jangan pandai-pandai buat senyap atau pindalah. Allah Ta'ala pesan ni supaya tidak berlaku penyelewengannya nanti.
Kalau orang tu dengar, dia pindah, dia ubah atau dia tak laksanakan, maka dosa atas dia, adik-beradik lain tak kena. Kan? Dia tak tahu. Ayah kata, rumah ni ingat, bila ayah mati nanti, tanah ayah geran sekian-sekian, tepat sekian-sekian, luas 2 ekar. Ingat ayah wakaf kepada rumah anak yatim sekian-sekian, rumah anak yatim namanya. Ingat tu Alung ya, ayah wasiatkan. Okey, ayah wasiatkan supaya beri kepada rumah anak yatim lepas ayah mati nanti tahu. Alung dengar, Angah dengar, 2 orang. Contoh, ayah pula pesan ketika orang duk baca Yasin dah. 2 orang ni kebetulan duk jaga ayah nak tidur tu kan. Panggil anak dengar Alung ya, Angah ya. Kan, maka 2 orang ini mendengar wasiat yang ayah dia buat. Wasiat itu sah lah. Contohnya, itu satu lagi. Okey, kita lihat kepada situ dulu. Dia dengar elok-elok. Kemudian ayah dia meninggal, dia pakat ngah dengar tu. Tanah tu 500,000 kita buat diam dah. Siapa tahu? Ada tak? Kan, kita buat diam dah lah 500,000 tanah, siapa tahu? Ini dikatakan dosa atasnya. Jika pindah, jika ubah tanah wasiat, tanah tu bagi tanah lain murah sikit, wasiat juga dia kata. Ubah wasiat. Dia ubah kepada rumah anak yatim, dia ubah kepada rumah anak saudara dia. Jenah pula. Ubah maksudnya mengubah hasrat pewasiat yang asal, dosa ke atas dia, orang yang mengubah itu. Okey, selepas dia mendengarnya. Jadi wasiat boleh tak ubah? Baca pula 182. Dia ada kait tu. Okey? Kan? Ayat 182 maksudnya ayat yang saya baca tadi, tetapi ada tapi dah, ada syarat dah. Tetapi sesiapa yang tahu bahawa orang yang berwasiat itu, yakni pewasiat, tidak adil atau melakukan kesalahan atau dosa dalam wasiatnya, lalu dia mendamaikan antara kedua atau antara mereka, yakni waris-waris yang terlibat, maka dengan membetulkan wasiat berkenaan menurut aturan agama, biar betul kan. Okey, maka tidaklah ia berdosa. Kalau dah wasiat tu salah, ya ubahlah, ya tak laksanalah, ya pindahlah, tak ada masalah. Jangan kata asal je wasiat kena terus buat. Sebab itu saya suruh baca habis dulu tu. Sebab pahamannya masyarakat kita, apa yang dibuat oleh mak ayah kita, kan, tak kiralah siapa-siapa mak ayah kita buat wasiat wajib tunai. Itu je kita pegang. Kita tak lihat kewajipan itu menurut hukum agama, sama ada isi kandungan atau konten wasiat itu betul atau tidak. Terus je nak buat. Sebab itu ayat yang pertama tadi menurut wasiat yang baik, menurut perintah atau aturan agama atau hukum syarak. Saya selalu buat seluruh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab ramai orang bertanya saya, pengalaman lah, apabila berkecimpung bidang ini, orang akan tanya banyak soalan lah. Ustaz, kalau wasiat itu tak ada saksi, sah tak? Kan? Kalau wasiat itu tak ada saksi, tak ada saksi, sah ke tak Ustaz? Payah nak jawab tu. Saya kata dah tak ada saksi, awak tahu mana ada wasiat? Kan saya saja tanya je. Tak jumpa surat ayah saya tulis. Betul ke surat ayah awak? Ke orang lain tulis? Letaklah laci ayah awak, kebetulan anak saudara tulis, bagi harta kat dia. Mana kita tahu? Kan? Contoh. Tapi saya yakin dia tulis ayah saya sebab ada tanda tangan, ada cok jari. Maka buktilah tu. Bukan semesti ada saksi. Saya buat begini, nak jawab soalan itu mudah aja. Mudah aja. Nak jawab soalan, saya buat contoh lain. Seorang lelaki atau wanita, perempuan, tak kiralah, berpesan kepada anak-anak, jiran-jiran penuh dalam rumah dia. Ramai tu penuh. Lepas makan,
kenduri kesyukuran. Nak hantar anak masuk universiti ni kan, suka kita kan. Alhamdulillah. Kan, anak-anak saya sibuk dengan anak-anak nak masuk universiti lah. Sebab saya timbalan dekan timbalan dekan akademik. Pengambilan pelajar ni dan sebagainya nak urus lah ni. Okey, baik. Kan, jadi kalau mak atau ayah lelaki atau perempuan berpesan, bila mak mati nanti, mayat mak ni jangan tanam cepat sangat, awet 2 minggu, ubuh ubat keras letak depan rumah. Saksi semua penuh rumah kan, saksi semua penuh rumah. Dah kenduri kan pesan anak-anak ni, bila mak teh mati nanti, mak lang mati nanti, mayat mak lang tak depan rumah dulu 2 minggu, lepas tu baru tanam. Saya nak tanya, sah tak wasiat tu? Tak sah, walaupun saksi penuh rumah. Faham tak maksud saya? Bukan saksi yang menentukan sah, konten wasiat itu. Faham tak maksud saya? Saksi hanya menentukan betul atau tidak orang itu berwasiat. Boleh faham tu? Nak beza di antara saksi menentukan sah atau menentukan kewujudan wasiat. Ia hanya menentukan wujud. Apabila tentu wujud, tidak bererti sah. Sebab kontennya tak tengok lagi, isi kandungannya. Kan, dia tak dipaham masyarakat kita. Habis boleh laksana tak? Tak boleh sah, tak sah hukum syarak. Apa nak laksana benda tak sah. Tapi bab harta kita lupa nak kait tentang hukum syarak. Sedangkan wasiat juga lahir daripada orang yang sama, mak yang sama berpesan kepada anak-anak, bila mak mati nanti, harta mak ini bagi ke Along, yang ini bagi ke Angah, yang ini bagi ke Acik. Contohnya lah. Lepas mak mati, wasiat mak sah atau tidak walaupun saksi penuh rumah? Hukum asalnya tidak kerana berwasiat kepada waris, walaupun hukum akal kita betul dah. Sebab itu baca ayat tadi menurut aturan agama. Wasiat itu bukan wasiat je. Sebab itu saya baca pula ayat tadi, baca terjemahan tu, tak baca tafsir lagi, panjang lagi lah, supaya kita faham bahawa wasiat yang dibuat itu biar ikut aturan agama. Aturan agama kata tak boleh wasiat kepada waris yang dah layak dapat pusaka, walaupun akal kita mengatakan layak beri. Sebab akal kita bukan aturan agama. Supaya kita faham hujung pangkal yang orang kata Allah begitu tak boleh juga, kan anak dia tu susah beri masa hidup, mati jadi wasiat. Kan, tapi saya sayang harta saya Ustaz, kau beri masa hidup, ia tinggal pula saya. Awak sayang harta, saya anak. Saya macam-macam lah tanya. Tadi kata saya kan, pandai-pandailah kita buat teknikal dan sebagainya. Itu maksud saya tadi. Wasiat kepada waris sebab ia ada aturan. Kita nak pergi kepada aturan wasiat menurut hukum agama, yang wajib kita tunai, yang tak wajib kita tunai. Baru kita lihat di situ. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bagi menentukan sesuatu wasiat yang dibuat oleh si mati itu sah atau tidak, mestilah sempurna dari segi rukun dan syaratnya. Kalau tak lengkap rukun dan syaratnya, tak boleh ditunaikan atau tak sah menurut hukum syarak. Wasiat ada 4 rukun. Yang pertama si pewasiat, yang kedua penerima wasiat, yang ketiga adalah harta yang diwasiatkan, yang keempat adalah sirah atau lafaz wasiat berkenaan atau lafaz ijab dan qabul, offer dan acceptance, ijab dan terima. Syarat bagi pewasiat mestilah wajib itu, mestilah, hendaklah pewasiat itu akil, baligh dan cerdik, baru sah buat wasiat. Syarat dia. Maknanya dalam konteks negara kita ini, kebanyakan enactment yang ada, enactment wasiat orang Islam Selangor 1999, pindaan 2016, enactment wasiat orang Islam Negeri Sembilan 2004, enactment wasiat orang Islam Melaka 2005, enactment wasiat orang Islam Kelantan 2009, enactment wasiat orang Islam Pahang 2017, enactment wasiat orang Islam Sabah
2018 semuanya meletakkan 18 tahun syarat untuk layak buat wasiat. Okay. Bukan balik 8 tahun 9 tahun orang perempuan balik dah. Balik untuk amal ibadat bolehlah, tapi dalam harta ia ada satu lagi rusydu, cerdik, yang boleh bertindak atas hartanya tanpa ada rugi dia. Okey, balik 18 tahun dari segi undang-undang negara kita lah. Ia ikut sama seperti peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 12/4 ni 18 tahun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalaulah budak kecil umur 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun berwasiat awal-awal lagi tak sah, jangan tunailah. Ada yang menunaikan wasiat yang mungkin anak dia buat. Mak, esok adik ada rombongan nak berkelah tepi air terjun, cikgu-cikgu ajak. Okey, buat rombongan sekolah. Mak pun tanda tangan setuju atau ayah tanda tangan setuju. Anak belum tidur malam tu macam-macam duk mikir nak pergi esok. Contoh saya buat ni. Mak, kalau adik tak balik, kalau adik mati, basikal adik tu bagi kat kawan adik tahu. Wasiat lah tu. Sebab ia sebut kalau ayah mati. Boleh faham? Mati sungguh. Na'udzubillah. Mati sungguh. Besok kan bagi tahu bahawa anak dia meninggal, menangis lama, teringat tengok basikal, dia hantar kepada kawan dia, kawan anak dia. Atau buat apa wasiat tak sah? Boleh faham maksud saya tu? Wasiat awal-awal lagi tak sah sebab syarat pewasiat mesti akil balik. Ulama khilaf mumayyiz. Mumayyiz, ulama khilaf dalam mazhab Syafi'i mengatakan akil balik dan cerdik. Ada sebahagian ulama mengatakan mumayyiz sudah memadai untuk buat wasiat. Ni boleh ya. Jadi wasiat tak sah ni tak bangga pula masyarakat kata bagusnya mak dia tunai wasiat anak, syurgalah anak dia. Memang syurga dah, budak umur tak balik lagi. Kan kita dah silap faham. Puji pula orang yang menunaikan wasiat tidak sah. Sebab itu berlaku dalam masyarakat. Ikut juga. Patut boleh tak tunai? Boleh, tapi kena tanya waris sebab basikal itu menjadi harta pusaka yang ditinggalkan oleh anak dia. Siapa yang layak? Mak dia layak. Kalau ayah dah mati, adik-beradik dia layak. Adik-beradik dia pula ada adik lagi seorang lagi umur baru 8 tahun 7 tahun, anak yatim. Ayah dah mati dah. Basikal itu ada bahagian dia. Mak dah bagi bahagian anak yatim ke orang lain. Kalau dah besar belaka, tanyalah setuju dah mak nak hantar basikal ni kepada kawan adik kita ni. Itulah hasrat dia masa hidup dulu. Pesan kat mak, bagilah mak, saya tak ada masalah. Kena tanya waris-waris lain. Tapi yang ditanya itu faham tak tentang kedudukan hukum wasiat ni? Rasa ikut orang je kan, kita tak faham pun. Orang kata begitu-begitulah, ikut je. Apatah lagi mak yang kata lagi lah. Maksudnya mak kena beri penjelasan kalau tahu. Mak tahu hukum tak sah, tapi mak nak bagi juga. Alung macam mana Alung? Alung dah umur 28 tahun. Alung tak ada masalah, mak bagi je lah. Alung tak kisah pun bahagian Alung. Angah umur berapa? 25 tahun. Angah pun setuju, mak bagi je lah. Contoh kan, dia baru umur 19 tahun. Okey, boleh lagi lah. Dia setuju mak. Boleh tak hantar? Bukan setakat tu, barang mak dalam beg lagi nak hantar pun tak apa. Kat jiran dia, tak ada masalah. Yang paling penting tahu dulu hukum hakam dulu sah atau tidak, barulah selesa kita tunaikan. Kita buat itu atas dasar nak tunaikan juga, bukan atas dasar kerana kita tak tahu hujung pangkal. Bukan saya kata salah, tapi kena ada syarat dia dah lah, sebab dia melanggar hukum asalnya tak sah. Adalah syarat dah lah. Disyaratkan kalau ada waris lain tak setuju serah, mak nak bagi juga, bayarlah kepada waris lain tu, beli basikal tu, anak bagilah. Tak ada masalah, bukan masalah bagi tu, masalah teknikal pengurusan pembahagian itu, kerana asalnya hukum tidak sah. Kan, ini rakam panggil jururah gambar akhbar like Facebook pula kata tunaikan wasiat tu, dah lah tak sah.
Tapi kalau dia faham tentang hukum, tak salahlah kita husnuzon bahawa yang buat begitu dia faham pun hukum dia nak buat juga dengan syaranya waris-waris lah lain yang layak. Kita husnuzon lah. Tapi yang membuat itu dia yang mengetahui. Kalau salah dia menunaikan hak yang orang lain tanpa bertanya. Tapi masyarakat kita berhusnuzon baguslah. Mungkin dia minta izin lah kedah ke waris lain, mana kita tahu lah keluarga dia kan. Kita husnuzon dulu. Tapi buatlah ingatan, eloknya tanya dan sebagainya. Okey, baik. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Kita ada lebih kurang 4 minit, 5 minit lagi. Kalau tak ada saya sambung sikit lagi. Okey, baik. Wasiat yang sah menurut hukum syarak, tadi syarat dia pewasiat mewasiatkan yang pertama akil balik cerdik tanpa paksaan. Tidak ada syarat mesti Islam. Syarat pewasiat tak ada syarat pewasiat mesti Islam. Makna orang bukan Islam buat wasiat harta dia kepada kita tetap sah. Ni? Boleh ya? Sebab aku tak ambil pula orang bukan Islam. Manalah tahu jiran kita bukan Islam tapi kita baik dengan dia, banyak dia tolong kita, kita tolong dia. Kan dia kata bila saya mati nanti harta saya ni saya wasiat kat awak. Harta mana tu? Harta sekian. Dia pergi jumpa peguam pun tulis, kita boleh terima, tak ada masalah dengan syarat harta yang dia wasiatkan itu harta yang halal lah. Jangan wasiat yang arak anjing dia, contoh babi kandang dia. Itu maksudnya kalau dia ternak begitu, yang harus menurut hukum syarak harta itu dan ada manfaatnya, ada nilainya menurut hukum syarak. Yang kedua, syarat bagi pewasiat itu mestilah harta yang diwasiatkan itu harta dia. Tak boleh wasiat atau orang lain. Ramai yang wasiat atau orang lain tunai juga. Ini harta arwah ayah kamu ni, atau ini harta ayah kamu ni, mak wasiatkan kepada sekian-sekian. Dia tahu dah harta ayah, mak yang buat wasiat. Masalah. Dalam masyarakat kita kan dia kata kan harta ayah kamu ni mak wasiatkan kepada masjid. Dah tahu dah harta ayah tak boleh wasiat. Harta mak daripada bahagian harta ayah kamu ni mak wasiatkan kepada masjid. Baru betul, bahagian dia je. Dia jangan wasiat hak ayah dia. Kalau ayah dia dah mati, bukan mak seorang, anak-anak pula harta tu. Maknanya dia boleh wasiat bahagian dia. Bahagian harta daripada arwah ayah kamu ni tanah sebidang, bahagian mak nak bagi kepada pihak masjid. Mak nak wasiat kepada pihak masjid. Contoh boleh. Jadi anak ambil bahagian dia je lah. Bahagian mak banyak mana daripada harta ayah dia? Dia isteri, ada anak-anak, 1/8. 1/8. Kalau 1 ekar, 1/8 daripada 1 ekar lah. Tak banyak pun kan. Tapi dia boleh tak tutup harta sepercarian? Boleh lah. Yang saya sebut tadi hak pusaka. Okay, baik. Itu dulu. Ya, biar kita jelas supaya nak buat harta sendiri. Kemudian syarat bagi penerima mesti penerima boleh memiliki harta. Orang yang boleh memiliki harta, memiliki dengan mengurus berbeza. Memiliki ada atas dunia boleh memiliki. Walaupun baru umur 2 minit, baru umur 1 jam. Usianya ada atas dunia kerana baru lahir, dia dah boleh memiliki harta. Sebab itu kita bawa hadiah kepada orang baru bersalin. Kalau tak boleh memiliki, budak tu tak sah beri. Boleh memiliki, siapa wakil terpulang nak menerima bagi pihak dia. Itu maksudnya. Kita beli hadiah hari kahwin kan, kita beli hadiah budak, kita tak beli hadiah mak. Bedak tidak bedok pun bedok kanak-kanak lah. Kan baju kanak-kanak buayan, kalau mak duduk pecah lah baju tu. Habis dah sah tak beri. Itulah ada kaitannya dengan dengan pemberian harta. Wallahu a'lam. Dan wallahu a'lam. Kalau tak ada apa, kan saya mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. InsyaAllah kita sambung lagi jika dipanjangkan umur, dimurahkan. Rezeki kita datang lagi lah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah nazim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.